Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak didik di luar sana? Cikgu doakan semoga anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, bersama saya sekali lagi Cikgu Ju dari SMK Kelibang Besar Melaka akan membicarakan tentang Bahasa Melayu KSSM tingkatan 4, iaitu sistem dan aplikasi bahasa, morfologi, dan kali ini saya fokuskan kepada kata nama. Dan saya nak kamu rujuk tema 4, iaitu Menjulang Harapan di Bumi Bertuah, buku teks tingkatan 4 Bahasa Melayu KSSM. Kita lakukan sekarang. Okey, kali ini cikgu fokuskan kepada standard kandungan 5.2, iaitu memahami dan menggunakan golongan kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Seterusnya, standard pembelajaran 5.2.1, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata nama dengan betul mengikut konteks. Dan objektif kita kali ini ialah saya hendak kamu dapat menyenaraikan 3 golongan kata nama dengan betul dan tepat dalam bentuk peta iting, dan hari ini saya gunakan peta dakap. Dan juga yang objektif kedua, mengesan dan membetulkan sekurang-kurangnya 5 kesalahan bahasa dalam ayat dengan betul. Okey? Okey, baiklah, jom kita belajar kata nama. Okey, saya akan gunakan rujukan utama saya, iaitu Tata Bahasa Dewan edisi 3 DBP muka surat 95. Okey, baiklah, apa yang perlu kamu tahu tentang kata nama? Okey, untuk pengetahuan anda ya, dalam golongan kata terdapat 4, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata sendi nama ataupun kata tugas. Jadi, kata nama merupakan salah satu daripada golongan kata tersebut. Okey, yang kedua, kata nama ini penting sebagai unsur inti untuk binaan frasa nama. Dan yang ketiga, kata nama ini terdiri daripada 3 kumpulan kata nama, iaitu kata nama khas, kata nama am dan kata ganti nama. Okey, faham ya? Okey, saya perjelaskan sekali lagi. Terdapat 3 kumpulan kata nama. Okey, yang pertama kata nama khas, kata nama am dan kata ganti nama. Okey? Okey, baiklah. Kata nama khas pula terbahagi kepada 2, iaitu kata nama khas rujuk kepada benda hidup dan kata nama khas yang merujuk kepada benda tidak hidup. Okey, kata nama khas hidup pula terbahagi kepada 2, iaitu manusia atau bukan manusia. Okey, contohnya, kata nama khas tak hidup, kita ambil contoh jalur gemilang, iaitu bendera negara kita. Dan contoh bagi kata nama khas hidup untuk manusia ialah nama manusia sendiri, iaitu contoh Ahmad. Okey? Dan untuk nama khas bagi benda hidup bukan manusia pula, kita ambil nama binatang. Contohnya belang ataupun si belang ataupun tompok, si tompok. Okey? Okey, manakala untuk kata nama am pula terbahagi kepada 2 juga, iaitu yang pertama untuk benda hidup dan yang kedua benda tak hidup. Okey, untuk kata nama am hidup dibahagikan kepada 2, iaitu manusia dan bukan manusia. Okey, saya bagikan contoh ya. Untuk kata nama am hidup bagi manusia, contohnya guru. Okey, macam saya. Dan kata nama am hidup bukan manusia pula, contohnya binatang, gajah, okey, bunga
dan juga mungkin jin. Okey, seterusnya untuk kata nama am tak hidup pula terbahagi kepada dua, iaitu rujuk kepada institusi dan bukan institusi. Jadi kalau kata nama am tak hidup institusi mesti menggunakan kata sendi kepada ataupun daripada merujuk kepada institusi itu. Contohnya daripada dari hospital, ataupun contoh yang bukan institusi pula dibahagikan kepada dua, sama ada konkret ataupun abstrak. Kalau konkret perlu ada penggunaan kata sendi ke ataupun dari, contohnya ke rumah ataupun dari rumah. Jadi itulah kata nama am konkret. Manakala kata nama am untuk institusi bukan konkret ataupun abstrak, kita ambil contoh yang berbilang pula perlu menggunakan kata bilangan satu ataupun tiap-tiap, contohnya untuk senyuman, abstrak bukan. Dan seterusnya tak berbilang, contohnya angin, ya, merupakan abstrak dan bayangannya kita hanya dapat rasakan sahaja. Okey? Dan begitu juga contoh yang lain ialah keseronokan untuk kata nama am tak hidup, abstrak dan tidak berbilang. Okey, jadi saya harap kamu faham dan boleh rujuk kepada buku teks anda semua. Okey, sekarang ni saya akan jelaskan kepada anda semua tentang kata ganti nama pula. Okey, kata ganti nama terbahagi kepada dua, iaitu tunjuk dan diri. Okey, untuk kata ganti nama tunjuk dibahagikan kepada dua, iaitu umum yang merujuk kepada ini atau itu, manakala kata ganti nama tunjuk tempat merujuk kepada sini, situ, sana. Okey, seterusnya untuk kata ganti nama diri pula terbahagi kepada dua, iaitu tanya dan orang. Untuk kata ganti nama diri tanya merujuk kepada apa, siapa dan mana. Kadang-kadang ada juga disebut sebagai apa-apa, ya, siapa-siapa dan mana-mana, digandakan. Okey, untuk kata ganti nama diri orang pula terbahagi kepada tiga, iaitu kata ganti nama diri orang pertama yang merujuk kepada saya, aku, beta, patik, kami, kita. Dan manakala untuk kata ganti nama diri orang kedua pula merujuk kepada anda, saudara, engkau, awak dan kamu. Dan akhir sekali ialah kata ganti nama diri orang ketiga pula merujuk kepada ia, dia, beliau, mereka dan nya. Okey? Okey, untuk pemahaman yang lebih jelas lagi tentang kata nama ini, saya ada mengambil satu petikan daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 pada muka surat 48 dalam tema yang keempat. Jadi saya nak kamu lihat pada muka surat 48 petikan berkaitan dengan perbualan yang bertajuk Arnab si pencuri hati. Okey, saya bacakan petikannya dan saya nak kamu lihat perkataan yang berwarna merah, hijau dan biru. Okey, baiklah. Lokman dan Adora sedang berehat di wakaf sekolah sambil berbual-bual kosong. Tiba-tiba Nuyah muncul dalam keadaan termengah-mengah sambil memanggil Lokman dengan suara separuh menjerit. Lokman, Lokman, kita dah terlepas peluang. Tarikh dah tutup. Peluang apa yang terlepas? Tarikh apa pula yang dah tutup? Awak lupakah tentang iklan projek pertanian yang kita bincangkan minggu lepas? Sambil menggerutkan kening, menggaru-garukan kepalanya. Iklan? Iklan apa Nuyah? Awak ni cepat betul lupa.
ketawa terbahak-bahak. Nuhia, Luqman ni memang pelupa orangnya. Maafkan saya betul-betul lupa. Luqman, cuba awak ingat semula tentang iklan projek ternakan dalam taman yang dimaklumkan oleh Cikgu Masyitah minggu lepas. Bukankah awak juga yang memberikan cadangan agar kita menyertai projek tersebut? Oh, maafkan saya terlupa. Apakah yang harus kita lakukan sekarang? Jom, kita siapkan kertas cadangan sekarang. Nanti kita buatlah rayuan agar Cikgu Masyitah terima kertas cadangan kita. Cepatlah, bertangguh itu pencuri masa. Okey, dipetik daripada buku teks Bahasa Melayu KSSM tingkatan 4 muka surat 48. Okey, jadi kamu perhatikan perkataan yang berwarna merah, biru dan hijau yang merupakan kata nama. Okey, berdasarkan daripada petikan yang telah saya baca tadi, bersama-sama paparan ini saya sertakan 3 kumpulan kata nama yang terdapat dalam petikan tersebut. Okey, kita mulakan dengan kata nama khas iaitu Luqman, Adora, Nuyah, Cikgu Masyitah dan projek ternakan dalam taman. Okey, manakala contoh-contoh kata nama am yang terdapat dalam petikan tersebut: wakaf, sekolah, peluang, tarikh dan iklan. Dan seterusnya, kata nama bagi contoh kata ganti nama pula ialah awak, kita, apa, saya dan nya. Okey, berdasarkan daripada petikan tadi juga, saya paparkan di sini satu latihan untuk anak-anak didik di luar sana ya. Jadi saya nak cuba anda cari 10 kesalahan bahasa yang terdapat dalam paparan ini. Jadi untuk tahu jawapannya, anda semua bolehlah lihat pada bahagian deskripsi video ini. Selamat mencuba. Okey, sekian sahaja video PDPC saya kali ini bagi menjelaskan morfologi berkaitan kata nama untuk pembelajaran aspek tata bahasa tingkatan 4 Bahasa Melayu KSSM. Semoga paparan video ini memberi pemahaman yang jelas buat anak-anak didik di luar sana. Anda digalakkan membaca dan menyimak petikan yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 muka surat 48 tema 4 iaitu menjulang harapan di bumi bertuah. Nantikan video seterusnya sambungan aspek tata bahasa berkaitan kata kerja pula. Jadi terima kasih kerana sudi menonton video ini. Dan jangan lupa menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda. Bolehlah juga menekan butang suka, komen dan kongsi jika sudi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.